Seperti juga pendatang lain, Reina Merrikin berhijrah ke Amerika Syarikat untuk mencari masa depan yang lebih cerah. Malangnya dia terjerat dengan cinta tiga segi yang mengorbankan nyawanya sendiri. Pada ketika itu, dia baru saja berusia 28 tahun dan syarat mengandung 9 bulan. Selamat datang ke channel Misteri Kak Ponti. Hari ini Misteri Kak Ponti akan menceritakan misteri kehilangan seorang wanita selama 30 tahun. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Reina Angeline Merrikin dilahirkan pada tahun 1941 di El Salvador. Dia yang begitu rapat dengan ibunya sudah lama berhasrat untuk berhijrah ke Amerika Syarikat bagi mencari peluang pekerjaan yang lebih baik. Pada tahun 1966, Reina memulakan kehidupan baru di Amerika Syarikat, iaitu tidak lama selepas dia mendapat tahu tentang kecurangan suaminya. Sesampainya di Amerika Syarikat, Reina telah menghadiri kelas pembelajaran bahasa Inggeris serta kelas fashion. Pada masa yang sama, dia juga berkenalan dengan seorang wanita bernama Kathy Andrade, di mana kemudiannya mereka berdua telah menjadi kawan baik. Reina seterusnya mendapat pekerjaan di Melrose Plastics, sebuah kilang yang memproses bunga dan pokok plastik. Biarpun hidup sebagai anak perantauan, Reina tidak pernah lupa untuk mengirim wang dan juga surat kepada ibunya. Tidak lama selepas menjadi pekerja kilang itu, Reina telah menjalinkan hubungan cinta dengan seorang lelaki yang bergelar suami orang. Reina asyik dilamun cinta, lebih-lebih lagi apabila lelaki tersebut ada berjanji akan meninggalkan isteri dan anak-anaknya demi cinta mereka berdua. Walau bagaimanapun, Reina tidak pernah mendedahkan identiti lelaki tersebut kepada sesiapa pun, termasuklah Kathy. Hubungan sulit Reina itu telah menyebabkannya mengandung. Sewaktu usia kandungan Reina hampir mencecah 9 bulan, dia semakin tertekan selepas teman lelakinya memungkiri janji untuk hidup bersama. Disebabkan berasa tidak berpuas hati, Reina tekad menelefon isteri teman lelakinya bagi memberitahu perkara yang sebenar. Namun selepas teman lelaki Reina mengetahui tentang panggilan tersebut, dia yang begitu marah telah menelefon Reina dan mengugut untuk membunuhnya. Ekoran berasa bimbang, Reina menceritakan segala-galanya kepada Kathy. Namun mereka berdua tidak sempat untuk berjumpa apabila Reina tiba-tiba saja menghilangkan diri secara misteri. Tiada siapa pun yang tahu ke mana dia telah pergi. Kathy juga masih tidak mengetahui identiti sebenar teman lelaki Reina. Sementara itu, ibu Reina yang berada di El Salvador terus berasa bimbang serta sedih kerana tidak pernah lagi menerima kiriman surat daripada Reina sejak kehilangan anaknya itu pada tahun 1969. Pada tahun 1999, iaitu 30 tahun selepas kehilangan Reina, seorang lelaki bernama Hamid Tafagodi membeli sebuah rumah yang terletak di kawasan Jericho, New York, bertempat di Nassau County. Sewaktu melakukan pemeriksaan di kawasan rumah itu, Hamid telah menemui sebuah tong drum seberat kira-kira 156 kg. Dia kemudian memaklumkan penemuan tersebut kepada penjual rumah selaku pemilik sebelumnya bernama Ronald Cowan. Ronald sebenarnya sudah lama menyedari kewujudan tong drum itu, tetapi dia tidak pernah untuk membukanya memandangkan terdapat label tanda amaran bahan kimia pada tong drum berkenaan. Atas permintaan Hamid, pada 2 September 1999, Ronald pun membuka tong drum tersebut untuk melihat kandungan tong tersebut sebelum membuangnya. Alangkah terkejutnya Ronald apabila mendapati di sebalik palet plastik dalam tong drum itu mengandungi satu mayat manusia terawet beserta kasut yang terendam di dalam cecair hijau di dalamnya. Sebaik menerima panggilan kecemasan daripada Ronald, pihak polis bergegas ke lokasi kejadian. Pemeriksaan selanjutnya mendapati mayat yang telah diawet di dalam tong drum tersebut merupakan seorang wanita berbangsa Hispanik. Punca kematiannya dipercayai berpunca daripada kecederaan yang disebabkan oleh pukulan objek tumpul pada bahagian kepala. Paling menyedihkan adalah penemuan fetus berukuran 17 inci dalam rahim wanita tersebut. Pihak polis juga ada menemui beberapa bahan bukti lain di dalam tong drum tersebut seperti batang bunga plastik serta buku nota kecil yang mengandungi alamat dan nombor telefon kenalan mangsa. Palet dan cecair berwarna hijau itu dikenal pasti digunakan untuk membuat daun dan juga batang pokok plastik. Berdasarkan senarai nama daripada buku nota kecil itu, Detektif Brian Papen selaku ketua siasatan kes berusaha untuk menjejaki individu tertentu bagi memudahkan kerja-kerja pengenalpastian mangsa. Polis menemui nama Kathy Andrade beserta nombor telefon individu tersebut. Polis cuba menghubungi nombor tersebut dan ternyata panggilan itu berjawab kerana Kathy Andrade masih menggunakan nombor telefon dan tinggal di kediaman yang sama sejak 30 tahun yang lepas. Selepas pasukan siasatan mendapat maklumat terperinci daripada
daripada Katie Andrade, mayat wanita tersebut akhirnya berjaya dikenal pasti sebagai Reina American. Tong drum pula dikesan adalah daripada kilang Melrose Plastik dan tuan rumah sebelum Ronald pada 3 dekad sebelumnya merupakan pemilik kilang berkenaan yang bernama Howard B. Elkins. Selepas siasatan demi siasatan dijalankan, maka terbongkarlah Howard adalah individu yang pernah menjalinkan hubungan sulit dengan Reina suatu ketika dahulu. Howard yang sudah berusia 71 tahun ketika itu telah berjaya dijejaki dan berada di Florida. Semasa disoal siasat, dia ada membuat pengakuan pernah bercinta dengan rakan sekerja di kilang pada zaman mudanya, namun tidak mengingati sebarang butiran tentang perkara tersebut. Apabila diminta untuk membuat ujian DNA, Howard dikatakan enggan untuk memberikan kerjasama sepenuhnya. Pasukan siasatan bagaimanapun sempat memberi peringatan kepada Howard bahawa mereka akan mendapatkan waran dari pihak mahkamah. Sehari kemudian, Howard tiba-tiba telah membunuh diri tanpa sebarang penjelasan dengan menembak kepalanya sendiri di dalam kereta di kawasan parking rumahnya. Ujian DNA yang dilakukan terhadap Howard selepas itu mendapati dia merupakan bapa kepada bayi kandungan Reina. Penyiasat dan pihak polis membuat teori bahawa Reina telah dibunuh di kilang sebelum mayatnya dibawa pulang ke rumah Howard. Mayat Reina kemudiannya dimasukkan ke dalam tong drum, berkemungkinan besar untuk dibuang ke dalam laut. Tong drum itu juga diisi penuh dengan pelet plastik berwarna hijau dengan harapan supaya tong itu menjadi berat dan terbenam ke dasar laut tanpa dijumpai. Niat Howard tersebut terus terbantut kerana tong tersebut terlalu berat untuk dibawa dan dibuang ke laut. Maka, Howard pun membiarkan saja tong drum tersebut berada di rumahnya tanpa terusik selama 30 tahun dan melupakan kisah itu serta hidup bahagia bersama isteri, anak dan cucu-cucunya. Akhirnya mayat Reina telah dihantar semula ke negara asalnya untuk dikebumikan. Ibu Reina sendiri tidak pernah menyangka bahawa mimpinya tentang Reina yang disimen di dalam tong drum benar-benar menjadi kenyataan. Kerinduan yang terus tidak berpenghujung selama 30 tahun akhirnya menemui penamat. Kira-kira sebulan selepas majlis pengkebumian Reina, giliran ibu Reina pula meninggal dunia lalu dikebumikan bersebelahan dengan anaknya itu. Apakah pendapat anda tentang kisah pembunuhan tragis Reina American yang menjadi mangsa akibat terlibat dengan hubungan cinta tiga segi? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Misteri Kak Ponti untuk lebih banyak lagi video yang menarik.